Baik, Assalamualaikum. Balik semula. Baik, pada malam ni bersama-sama kita akan merungkai dan juga menelusuri beberapa komponen yang terdapat dalam online business. Dalam yang kami nak sharekan pada hari ini adalah lebih kepada hari ini saja, lebih kepada pemasaran digital. Apa itu online marketing? Online marketing ni adalah satu komponen yang paling utama dalam perniagaan digital. Sekejap, ya. Tapi sebelum tu, ni yang kami nak pada awal lagi. Sebelum tu adalah perkara paling wajib sekali adalah untuk mengubah mindset. Kita ubah kita punya mindset. Mindset asas ya. Mindset asas ni adalah kalau kita nak berniaga, yang semua datang ni memang betul-betul nak niaga ke ataupun kena didatangkan untuk belajar. Soalan saya begitu. Kalau datang untuk berniaga, alhamdulillah. Kalau datang untuk belajar, okey kita belajar berniaga. Dua dalam satu tak apa. Tapi apa-apa pun, mindset pada hari ini adalah untuk kita datang mempelajari bagaimana membuat perniagaan secara online. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua, mindset kita mesti mindset seseorang yang mahu berniaga. Kita nak berjual, kita nak membeli. Kita nak tahu macam mana proses jual dan beli. Itu mindset. Bila kita ada mindset yang begitu, kita akan menghasilkan satu keputusan yang baru dalam jiwa kita, dalam diri kita. Presentation kita pun berbeza. Contoh, kita pergi masjid, kan? Kita nak solat tarawih. Kita dah memang niat. Inna ma'alam banu niat. Kita dah bermula niat kita nak sembahyang tarawih. Jadi kita pergi masjid sembahyang tarawih. Tak ada lagi lah kita bermula dengan niat nak sembahyang tarawih. Kita sampai di masjid, kita cari makanan. Tak ada. Terus je kita cari soft dan berdiri dan duduk di atas soft, tunggu sehingga imam panggil untuk sembahyang. Itu mindset asas. Jadi itu perkara asas yang wajib ada. Ni akan sentiasa saya terapkan pada setiap sesi yang akan dilangsungkan. Okey. Sekarang kita tengok gambar ni ya. Bila kita nak berniaga, kita tengok bazar Ramadan ni, contoh bazar Ramadan lah. Bila kita buka satu stall, kita buka satu perniagaan ataupun kita nak berniaga nasi goreng ke, murtabak ke, apa nama pisang goreng ke, di mana-mana stall yang ada dekat sini, perkara pertama sekali yang wajib ada dalam kepala otak kita adalah bukan semua orang pelanggan kita. Macam kita juga, kita pergi kat bazar Ramadan tu kan, kita bukan pelanggan bagi semua stall yang dibuka ni. Tak, kita hanya mungkin nak pergi satu atau dua stall sahaja. Tengok orang yang bawa balik ni. Dia cuma bawa balik satu bungkus atau maksimal 3 bungkus. Tak ada lagi yang bawa balik sampai satu lori, tak ada. Kecuali di BKL ke, Majlis Pembenaran ke, ada bawa balik sampah-sampah. Tetapi, sebagai pelanggan, kita hanya nak tuju pada satu atau dua tempat saja. Tidak semua tempat kita nak pergi. Begitu juga dengan kita sebagai peniaga. Bila kita nak berniaga, kita buka je stall, kita buka je meja nak niaga, kita tak boleh anggap semua orang itu adalah pelanggan kita. Tak boleh. Tapi kita kena kenal pasti. Kita kena kenal pasti. Kenal pasti bagaimana? Kenal pasti siapa pelanggan kita. Okey. Jadi pada malam ni kita kenal dahulu apa yang kita nak belajar. Kenal dahulu apa kita nak belajar. Definisi asas. Bila kita buka mana-mana kitab pun, mausu'ah ke, ataupun kitab hadis ke, kitab Al-Quran ke, apa saja kitab sekalipun, bila kita buka muka surat depan dalam bahasa Arab dipanggil faras ataupun muqaddimah. Muqaddimah yang pertama itu asasnya selalunya diterangkan tentang penulis nak turi ceritakan apa. Kemudian selepas muqaddimah ni kitab-kitab Arab lah. Korang belajar kitab Arab ke? Korang belajar kitab apa Kak Yusim? Ada kita Arab juga. Ada kitab Arab juga. Okey, kita ambil kitab DI Arab pun. lah. Kita ambil kitab Arab. Saya dulu ngaji kitab Arab. Jadi kita buka kitab Arab. Bila kita buka kitab Arab, kita mula dengan apa nama muqaddimah. Lepas tu di belakang sekali dia ada faras iaitu apa nama tu rujukan-rujukan. Dan di antara dua-dua muka surat ni kebarangkalian selalunya di belakang iaitu di apa nama tu muka surat terakhir dia ada definisi ataupun terjemahan bagi satu-satu perkataan. Begitu juga dengan ini. Jadi kena faham dulu apa itu marketing, apa itu sales. Beza. Bahasa Melayu pun beza. Bahasa Melayu marketing pemasaran, sales adalah jualan. Jadi marketing ni kita kena faham betul-betul dalam hati, dalam benak kepala kita, tanam betul-betul bahawasanya marketing ni adalah satu aktiviti untuk tukarkan stranger, orang yang macam tadi ramai-ramai tadi kan, kepada prospek. Orang yang bakal membeli. Bukan pelanggan lagi, bakal membeli. Prospek saja.
belum menjadi pelanggan. Itu saja kerja marketing. Kemudian, kerja sales pula adalah aktiviti tukar pula prospek tu menjadi customer. Kalau kita pergi bazar Ramadan, kita masuk, mula-mula kita tengok ada banner di atas setiap booth tu kan. Ada banner nasi kebabum lah, nasi api berapi lah, apa nama tu, air meleleh lah, semua tu ada banner dia. Banner ini adalah banner pemasaran, iaitu nak menukarkan orang yang tak tahu kepada tahu. Orang tak tahu kepada tahu. Tu dia buat marketing. Bila kita singgah saja dekat depan apa nama booth tu, berlakulah orang-orang yang nak cuba jual ni. Mari bang, mari akak, kita cuba je hari ni. Hari ni kita cuba je. Beli 3 dapat 1, beli 2 dapat 1. Dia cuba memujuk orang yang lalu depan tu menjadi customer. Tu dia beza dia. Beza marketing dengan sale. Kena faham betul-betul. Jadi bila kita sebut marketing, itulah dia marketing. Bila kita sebut sale, itulah dia sale. Okay. Ini asas. Kena faham, kena khadam, kena ingat betul-betul supaya tidak berlaku kekeliruan nanti di hadapan nanti, insyaAllah. Rukun pemasaran. Ini saya dah sampaikan pada mereka yang hadir pada di sesi kami yang pertama hari tu di galeri apa nama tu, Chancellery. Rukun pemasaran. Ada 3 rukun pemasaran. Rukun ni bukan rukun Islam je ada, bukan rukun iman je ada. Setiap benda ada rukun. Apa itu rukun nikah? Siapa boleh cakap berapa banyak rukun nikah ada? Ke belum nikah lagi semua? Belum lagi kan? Kedua, berkaitan dengan rukun ini. Rukun ini adalah satu tiang yang perlu ada bagi setiap perkara yang hendak dilaksanakan. Baik, bagi pemasaran. Ni pemasaran, ingat betul-betul pemasaran, iaitu marketing. Rukun pemasaran, pertama kena ada market. Market ni maksudnya kat mana prospek tu, orang-orang tu selalu datang, selalu lepak. Kedua, kena ada media. Media apa? Iaitu kaedah apa yang kita nak salurkan supaya prospek tu nampak mesej yang kita nak sampaikan. Dan yang ketiga, wajib ada mesej. Kenapa saya buat gambar rapat-rapat ni? Sebab ketiga-tiga ini saling bertaut di antara satu sama lain. Dia tidak boleh terpisah. Bila ada market, mesti ada media, mesti ada mesej. Tiga-tiga ni komponen asas. Wajib ada bila dalam buat rukun ni. Jadi rukun ni akan kita teruskan nanti. Jadi sebelum pergi kepada yang cerita panjang lagi kan, sebelum pergi, kita kena betul-betul berpegang dengan etikad kita Islam, dengan amalan-amalan kita, al-halalul bayyin wal haramul bayyin, apa yang telah halal tu dah dijelaskan, yang haram itu pun telah dijelaskan. Jadi berpegang pada konsep ni dahulu. Pertama, kalau mesti kata kita nak nega ni wajib. Kawan-kawan kita ke apa, ke sesiapa pun nak nega asalkan dia orang Islam, wajib bagi mereka dan bagi kita ini dalami dan faham tentang ilmu fiqh muamalah. Fiqh muamalah iaitu apa itu fiqh yang berlaku di dalamnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya, berapa akad yang di dalamnya, berapa rukun yang di dalamnya. Ini wajib kita dalami. Kalau kita tak dalami ini, maka kita seumpamanya berniaga di atas angin. Pernah satu ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu menghalau beberapa orang yang berniaga di pasar. Sebab apa dia halau? Sebabnya, ini ringkasan je. Sebabnya orang yang nak niaga tu bila ditanya oleh Saidina Umar, rupa-rupanya dia sendiri tidak tahu berniaga, cuma dengar kata orang kalau berniaga di pasar ini, di suk ini akan mendapat keuntungan. Jadi dia pun cuba berniaga. Kemudian ditanya oleh Saidina Umar, kau tahu tak niaga tu macam mana? Dia kata tak tahu, baru nak belajar. Saidina Umar kata pergi belajar dulu, balik dulu. Dah habis belajar baru boleh niaga. Sampai begitu striknya undang-undang kita supaya kita berniaga dalam keadaan yang harmoni. Yang kedua, ini benda kedua wajib tahu, iaitu hal yang berkaitan dengan produk ataupun hal yang berkaitan dengan perkhidmatan, servis yang kita nak jual ni. Contoh tadi, Alia dia nak jual mamasap, dia kena tahu A to Z, mamasap tu benda. Kek dia macam mana, tunggang terbalik jadi macam mana. Tu contoh lah ya. Kemudian yang ketiga, kena tahu dan kawal sumber modal. Sumber modal ni maksudnya adalah kita nak niaga wajib ada modal. Wajib ada modal. Nak niaga wajib ada modal. Ada orang buat modal, dia tak ada sangat duit, dia pun pergi mencuri. Jadi jatuh hukum haram bagi segala-gala perniagaannya. Itu asas. Kemudian yang keempatnya adalah, bila kita nak buat iklan, kita nak buat pemasaran, pastikan tak ada perkataan yang ada gharar di dalamnya, tidak ada gambar yang ada maksiat di dalamnya. Barulah harmoni, barulah diredai Allah. Tu kita kejar.
Kelima, akad. Iaitu kontrak yang jelas. Bila kita buat akad, lagi-lagi kita buat online, kita nak bagi tahu bahawasanya, okey, akad order kat saya, nanti dalam masa 3 ke 5 hari, saya akan hantar barang. Itu standard. Tak boleh kita katakan 3 hari, barang sampai. Mati kita. Sebab apa? Kalau tak sampai 3 hari, dalam masa 3 hari, selepas 3 hari, kita baru sampaikan produk itu, maka jatuhlah, batallah akad jual beli itu. Dan pembeli itu pun kalau dia mengadu kepada KDP NHCP, Kementerian Dalam Pengguna, akan boleh disaman. Jadi pastikan betul-betul faham tentang akad. Dan yang last but not least, yang terakhir tapi bukan yang akhir sekali, iaitu amalkanlah konsep khiyar. Tahu khiyar apa dia? Khiyar ini adalah satu urus niaga, satu kaedah perniagaan yang mana ada jaminan wang dipulangkan ke atau digantikan dengan barangan yang lebih baik ke sekiranya berlaku kerosakan bagi barang tersebut. Okey. Saya nak maklumkan, saya ni bukan lecturer. Jadi, kalau misalnya kata ada apa-apa soalan, nak tanya terus, tanya terus. Jangan tunggu sehingga ke akhir rancangan baru nak tanya. Dia macam TV. Kat TV ni, kalau kita tengok TV, kan, kita nak tanya, kita tanya terus. Kalau tunggu sampai akhir rancangan baru nak tanya, ibaratnya kita nak menanti siaran yang lain pula. Jenuhlah pula nak mencari apalah dia tanya tadi ni. Lupa saya. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, tanya terus ya. Tak kisah nak tanya pakai mic boleh, nak tanya pakai teks pun boleh. Jangan risau, ini adalah latihan dan training. Ini bukannya saya bukan lecturer. Okey. Baik. Masing-masing ada pen dengan kertas ke? Ada. Ada. Baik. Okay. Oh, sedap sikit. Bila cakap ada respon, baru seronok kami bercakap. Kalau bercakap sorang-sorangan macam saya cakap dengan skrin ni je. Skrin saya depan saya ni. Okey, pre-marketing. Benda yang paling penting dalam pre-marketing adalah, apa dia? Benda paling penting dalam pre-marketing adalah, pertama, kenal pelanggan. Kita tahu siapa pelanggan kita. Kedua, kenal produk. Dua benda ni paling asas sekali, paling wajib sekali untuk kita berniaga. Bila nak niaga, kat mana pun sekali kita nak niaga, apa pun saja perniagaan yang kita buat, dua perkara ini wajib dikuasai. Yang pertama, kita kena kenal pelanggan. Yang kedua, kita kena kenal produk. Contoh tadi, jual kuih. Jual kuih. Yang jual cheese tart tu siapa dia tu? Saya lupa dah nama. Contoh jual kuih kan, dia masak cheese tart dia, lepas tu dia pergi jual. Baik, ada kebarangkalian yang akan berlaku. Yang pertama, dia jumpa kawan dia beli. Dia jumpa saudara dia beli. Tetapi dia terlupa bahawasanya bila kita buat kajian semula, kawan dan saudara ni membeli sebab ihsan. Kesian dia ni dah buat penat-penat cheese tart dia. Yang tu sebabnya kita kena kenal pelanggan kita. Pelanggan yang sebenar-benar pelanggan. Pelanggan yang membeli sebab kita. Pelanggan yang membeli sebab produk. Ada dua sebab. Sebab kita dan sebab produk. Kalau sebab produk, dia boleh beli kat orang lain. Sekarang ni kita nak orang tu beli sebab kita. Yang kedua, kita kenal produk. Bila saya tanya pasal produk, okey, siapa lagi kat sini dah niaga? Siapa lagi kat niaga kat sini? Dah makin ramai sini, alhamdulillah. Ada sesiapa yang niaga lagi selain daripada Alia? Oh, Fariha cheese tart. Okey, Fariha cheese tart. Okey, Fariha ada. Lain daripada Fariha dengan Alia? Fariha dengan Alia saya dah tanya dia tu. Ada tak yang lain? Niaga. Syazwani tak emas. Tak nenas. Part time bombolonis. Bombolonis tu makhluk apa Bombolonis. Bolognese tu macam donat. Donat? Tapi dalam dia ada inti coklat ke apa ke. Okey. Macam Big Apple tu lah Alright, bombolonis ke Abazar, tolong orang. Tolong orang ke ataupun tolong mak ke, tolong ayah ke, tak kisah. Itu masih lagi dalam proses berniaga. Berniaga. Baguslah tu, bagus. Tak nenas. Okey. Apa-apa pun itu adalah satu langkah yang betul. Langkah yang betul adalah bermula belajar berniaga dengan bantu orang ataupun kerja dengan orang. Itu asas paling tepat sekali, kaedah paling tepat sekali. Saya sendiri dulu lepas SPM, saya terus je kerja di Allahumma salli ala Muhammad, KFC dan juga di
McDonald. Zaman-zaman tu ada lagi McDonald dengan KFC. Yang 24 jam sekarang pun ada. Sekarang dah tak ada sangat orang jaga kat kaunter kecuali robot dengan skrin je kan. Tapi daripada situ belajar melalui proses bagaimana kenal pelanggan, bagaimana kenal produk. Produk. Okey, yang ni makanan Okey, makanan-makanan ni semua. Makanan-makanan ni semua, produk ni banyak. Ada yang lain pada makanan ke? Yang lain tak nega ya? Fatihah, Syazwani, Fariha dengan Alia nega. Yang lain ada nega tak? Yang lelaki-lelaki selain apa nama tu, lelaki-lelaki apa nama tu? Lelaki-lelaki macho ni ada tak? Yang nega. Dia tak ada, semua dengar je. Tak ada. Tak ada Okey, tak apa. Kalau tak ada, senang. Bukan senang apa. Jadi kosongkan minda, terima saja dahulu. Baik. Produk ni, kalau kita nak membeli, dia mesti satu produk yang merupakan penyelesaian bagi masalah kita. Contoh tadi, bom bolognese. Apa nama tu, donat tadi kan. Donat tadi, kalau dalam bahasa orang putihnya dia kata craving. Hanya orang yang craving sangat, orang yang rasa macam teringin lah nak makan donat yang manis dan juga berinti dan juga apa nama tu meleleh-leleh bila digigit ni. Dia punya keinginan dia tu. Masalah dia tu macam tu. Aku nak cari produk ni. Aku nak cari donat yang macam ni. Jadi dia punya problem dia kat situ. Produk ni boleh selesaikan problem orang itu. Begitu juga dengan tak nanas. Tak nanas ni nak raya lah. Nak raya ni nanti nak buka ada tetamu nak datang. Jadi kena ada satu benda yang aku suka, tetamu pun suka. Jadi jawapannya adalah tak nanas. Itu problem dan solution. Kedua, ada mekanisme penyelesaian. Macam mana produk itu menjadi satu penyelesaian nafsu pelanggan. Mesti ada mekanisme dia. Dan yang ketiga, mesti tahu cara penggunaan. Contoh tadi yang pertama tadi orang problem saya bagi contoh. Orang tu apa nama tu keinginan dia, nafsu dia. Teringinlah puasa-puasa ni nak makan apa nama ni donat meleleh. Donat meleleh, saya panggil donat meleleh lah sebab bila gigit tu meleleh kan. Yang manis dia tahap apa nama tu potong kaki kan. Manis tahap potong kaki. Kemudian kita kena tahu bahawasanya okey pelanggan ni nak ni. Okay, dia dah jumpa. Macam mana nak selesaikan masalah dia? Selesaikan masalah dia, pastikan bila dia gigit donat tu, dia punya inti meleleh. Kalau tak meleleh, confirm dia tak nak. Dan yang ketiga, pastikan kita tahu macam mana nak makan donat itu. Makan donat ni mesti dengan tisu. Tak ada tisu nanti masalah. Berlaku yang masalah seterusnya iaitu meleleh dan juga kotor. Tu contohlah. Itu contoh. Ini 3 perkara asas dalam mengenal produk. Jadi bila kita nak tahu pasal produk, apa lagi produk ya? Tadi siapa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Semua makanan ya. Okey, skincare. Skincare sebab ada perempuan ramai kat sini. Jadi skincare asas pencuci muka. Pencuci muka ni, kenapa nak beli pencuci muka? Kenapa nak beli pencuci muka? Asas bagi seseorang wanita ataupun lelaki yang nak mencari pencuci muka ni sebabnya dia kata dia punya muka dia berminyak. Yang kedua sebab dia kata muka dia cepat berdaki. Contohlah, berminyak dan berdaki. Jadi dia tak nak, dia tak suka muka yang dalam keadaan berminyak ni. Itu masalah dia. Jadi dia jumpa satu skincare. Skincare ni pula, tak ada pula. Skincare ni pula, apa nama ni, dia boleh menghilangkan minyak itu. Kaedah penyelesaian dia macam mana, mekanisme dia. Jadi kita pun terangkan, orang yang jual tu pun terangkan. Ni akak guna je apa nama tu krim ni, tonyoh kat muka, basuh guna air, selesai masalah akak. Itu cara penggunaan. Okay, faham tak? Senang je. Dia tak susah. Tetapi yang menjadi susahnya bila kita tak tahu pasal produk. Kemudian daripada produk tu kita kena tahu pasal USP, Unique Selling Proposition. Unique Selling Points. Unique Selling Proposition ataupun Points. Unique Selling Points ni maksud dia apa? USP ni maksud dia apa? Biasa dengarkan perkataan USP ni kan. USP ni adalah satu benda yang paling pelik dalam produk kita ni
yang tak sama dengan orang lain. Itu contoh lah. Tetapi pelanggan nak. Ini contoh ya. USP ni berada di sini. USP ni banding produk kita dengan kompetitor, dengan orang lain, tak ada. Mana orang lain tak ada benda ni. Kita je ada. Benda ni pula, pelanggan memang nak sangat benda USP ni. Jadi kita highlight USP. Apa USP? Contoh ya. Saya balik semula pada ni lah. Tart. Cheese tart. Jadi cheese tart ni, orang lain pun ada jual cheese tart. Ramai yang jual cheese tart. Apa beza cheese tart kita dengan cheese tart orang lain? Apa beza dia? Kita kena kenal pasti. Macam mana nak kenal pasti? Tanya pelanggan. Apa yang mengakibatkan you beli cheese tart ni daripada saya berbanding dengan orang lain? Itu kita kena tahu dan kita kena kenal pasti. Barulah kita boleh niaga dengan senang. Cheese tart, pelanggan pun menjawab. Ni jawapan asal saya kelentong je ni, tak sebab tak tahu jawapan sebenar. Dia kata, bila saya beli cheese tart daripada Fariha, saya makan hari ni, besok saya termimpi-mimpi. Itu contoh. Itu USP juga. Walaupun dia adalah satu benda yang pelik, tetapi ia adalah satu benda yang terjadi pada ramai pelanggan. Bila makan je, dia terus je. Penama tu termimpi-mimpi. Nak makan lagi, nak makan lagi. Jadi, jadikan dia sebagai satu USP. Walaupun dia tak nampak sebagai satu kelebihan ataupun value added produk, tetapi dia adalah satu keunikan produk tu. Alright. Kalau laju sangat, perlahankan saya. Kalau tak tahu, tanya terus. Sebab saya ni mungkin laju dia tahap lebih laju daripada Ferrari kot. Kedua, wajib tahu siapa bakal pelanggan kita. Bila kita nak tahu pasal bakal pelanggan kita ni, kita bukan, macam saya kata tadi, saya ulang balik awal-awal tadi. Bukan semua orang adalah pelanggan kita. Bukan semua orang adalah pelanggan kita. Jadi kita kena kenal pasti siapa bakal pelanggan kita. Kena kenal pasti betul-betul siapa bakal pelanggan kita. Itu dipanggil target customer. Yang ini dalam peringkat online dipanggil persona. Ni atas ni tu kan. Pelanggan dipanggil bakal pelanggan. Avatar, persona, prospek. Ini adalah satu benda yang diwujudkan supaya kita kenal siapa bakal pelanggan kita. Okey, kerja sikit. Kerja sedikit. Okey, baik. Ambil kertas dengan pen tadi. Yang boleh saya tahu siapa yang belum niaga? Tadi tulis teks tulis dekat chat ni supaya saya tahu berapa ramai yang belum niaga. Yang macam Fatihah dia dah ni niaga tak apa. Alia belum niaga. Oh ni Alia lain. Okey, Alia belum. Ajar belum, Anwar belum, 3 belum. Okey. 3 belum. Kita ada berapa ramai ni? Kita ada 12 tolak 2, 8. 4, 5, 6. Weh, ramai yang belum ada. Okey. Yang belum-belum ni semua ni, soalan saya, nak join program ni sebab nak niaga ke sebab nak cari duit? Ada beza Soalan pelik. Cari duit. Tu jawapan tepat. Senang aja. Dia mesti direct. Dia tak boleh nak. Jangan halang-halang jawapan anda. Jawab je terus. InsyaAllah. Tak ada yang salah. Saya nak belajar cari duit. Okey, cari duit. Baik. Tahun 1 dengan tahun 2. Ada yang lebih daripada tahun 2 ke? Ada tahun 3 ke? Siapa tahun 3? Nak kumpul duit. Fatihah nak kumpul duit. Kalau orang jawab nak kumpul duit ni, biasa dia nak kahwin je. Gurau. Ada yang tahun 3, tahun 4 ke? Saya tahun 3. Syazwani tahun 3. Okey, Syazwani tahun 3. Alia tahun 3. Alia tahun 3, tahun 4. Okey, baik. Alright, tak apa. Bagi yang dah ada produk, yang dah berniaga, saya bagi kerja sikit. Anda dikendaki buat avatar atau persona ataupun bakal prospek anda. Cara dia senang je.
Nama ni kita letaklah nama yang biasa kita ingat, biasa kita cam. Nama, contoh nama, kita ambil Cistart Cistart. Cistart, nama pembeli dia adalah apa nama ni, Aminah. Lingkungan umur yang membeli pula dalam lingkungan 22. Pekerjaan, pelajar. Latar belakang, adik-beradik 3 orang, apa nama tu, family, duduk di KL. Impian kemahuan, suka bagi hadiah. Masalah yang dihadapi, tak tahu nak pilih hadiah apa. Jadi, itu contoh. Jadi yang benda-benda ni biasanya kita akan borak dengan prospek, kita akan kenal pasti. Makanan senang je sebenarnya berbanding dengan produk-produk yang lain. Dia teramat senang. Tu nak kena buat ni gambar. Muka dia macam mana supaya kita kena kenal muka dia. Baik. Kenapa kita kena ada benda ni? Saya bagi contoh. Masing-masing ada WhatsApp kan? Masing-masing ada WhatsApp. Masing-masing ada apa media sosial yang ada. Siapa tak ada Facebook? Senang soalan saya. Siapa tak ada Facebook? Ke semua ada Facebook? Ada. Ada Maknanya semua ada Facebook. Tak ada yang tak ada lagi tak ada Facebook kan? Semua ada Facebook. Dan biasanya di ruang media sosial mana? Di Facebook, TikTok, apa nama ni, Instagram. Kat mana yang korang selalu berada? Lepak. Buka, check. Twitter, TikTok. TikTok lagi. Ada lain? Instagram dan TikTok lagi. Yang lelaki ada kat mana selalu? Media sosial ke tak ada media sosial? TikTok dan Twitter. Okay. Bagaimana kaum-kaum Adam ni semua? Di mana anda berada di dalam media sosial? Siapa ni? Anwar, Afiq Hakimi, Ahmad Mustaqim. Ni Cik Zamri. Cik Zamri dekat semua media sosial dia ada. Sebut je apa dia tak ada. Yang lain mana ni? Ahmad Mustaqim. IG. Okay, Anwar di IG. Saya nak tahu lelaki ni. Lelaki ada kat mana ni? Ada di mana media sosial? Di mana dalam media sosial dia berada? Afiq Hakimi? IG okey, tak apalah. Tak tahu keberadaan ada ke tak ada ni yang lain-lain ni. Baik. Bila kita borak dalam WhatsApp ataupun kita borak di luar. WhatsApp lah saya ambil contoh senang. Bila kita borak dalam WhatsApp, kita borak pasal kereta atau kita borak pasal tudung. Akan muncul iklan di IG pasal tudung, akan muncul iklan di apa nama ni Facebook pasal kereta, pasal apa yang kita borakkan. Perasan ke tak perasan? Perasan ke tak perasan? Perasan. Jadi benda-benda tu semua adalah trigger point. Jadi macam mana diorang tahu? Dia kaji kat sini. Apa yang bakal pelanggan borakkan, apa semua tu. Jadi kita sebagai advertiser, pengiklan atau yang membuat iklan di online, kita dah letakkan siap-siap. Kita nak orang yang selalu borak pasal ni. Kita nak orang yang macam ni. Kita nak orang yang pekerjaannya sekian. Yang usianya sekian. Jadi bila Facebook atau Google ataupun TikTok kenal pasti saja kehendak pemasar ni macam mana, advertiser ni macam mana, dan kenal pasti apa yang dibualkan oleh pengguna media sosial di WhatsApp, di chat ataupun di mana-mana apa nama tu, feed, news feed, dia terus iklankan. Semudah itu je. Itu sebabnya apa saja kita borak di dalam media sosial sebenarnya ditangkap ataupun di-capture data. Itulah dia. Jadi macam mana kita nak elak? Jangan guna handphone. Kalau tak nak iklan-iklan ni berlaku, jangan guna handphone, jangan guna laptop. Tapi zaman sekarang semua orang paling kurang pun ada handphone. Paling kurang pun. Walaupun data tak ada, tapi handphone ada. Cari wifi. Ini dah copywriting.
Okey, saya go through dulu, kemudian kita akan pergi kepada mereka yang tak ada produk. Okey. Setakat ni ada soalan untuk yang avatar ni. Ini saya nak anda bina nanti, kita akan bagi borang dan borang itu perlu disiapkan. Apa nama dia, apa pekerjaan dia, apa lingkungan umur dia, apa latar belakang, apa impian kemahuan, apa masalah yang dihadapi. Nak tanya, boleh ulang tak untuk latar belakang tu? Sebab saya tak dengar sangat tadi. Okey, latar belakang. Latar belakang ni maksudnya begini. Biasanya latar belakang berkaitan dengan status, dah kahwin ke belum? Dah ada berapa ramai anak kalau dah berkahwin? Kalau berkahwin ada boyfriend ke tak? Kemudian duduk di mana? Dia berada kat mana? Berada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana? Berada di Kuala Lumpur di Wang Semaju. Ataupun nilai. Berada di nilai kat mana? Di BBN 3 contoh. Nilai dekat mana? Dekat USIM. Sebegitu detail. Kita nak apa nama tu latar belakang dia. Tapi tidaklah terlalu panjang. Pendek-pendek je, nota-nota je. Yang kita tahu dan kenal pasti pelanggan kita itu siapa. Ambil satu pelanggan pun tak apa, memadai. Tetapi sebaik-baiknya satu pelanggan yang membeli sentiasa. Kenapa dia beli sentiasa? Jangan ambil pelanggan yang beli sebab terpikat dengan kita. Tapi ambil pelanggan yang membeli dengan kita sebab dia nak membeli dengan kita. Bila kita berniaga ni, ada dua asbab orang membeli. Asbab yang pertama dan utama adalah dia membeli sebab kita. Bukan sebab produk. Ya, kena ingat baik-baik. Pelanggan datang membeli kepada kita sebab kita. Saya bagi contoh. Kenapa? Saya tak biasa nilai. Dia USIM, saya tak biasa. Okey. Korang duduk dalam USIM ke kat luar USIM ni semua? Rata-rata ni yang dalam ni, hari ni. Dua. Kat luar kan? Dekat luar, dekat dengan tu ya, dekat apa ni? Luar masa Seni Ahmad. Bila korang pergi kedai Dobi saya bagi contoh kedai Dobi. Bila pergi kedai Dobi, kenapa memilih satu jenis Dobi itu saja? Kedai Dobi itu saja dipilih. Paling dekat. Ya, kan paling dekat. Bukan sebab dia Dobi. Kalau sebab dia Dobi, kita pergi tempat lain pada Dobi ke? Sebab dia paling dekat. Begitu juga dengan kita. Kita ini penjual. Bila kita ini lebih dekat, lebih rapat, lebih mesra, lebih kenal pelanggan kita pun mahu membeli dengan kita. Itu paling mudah jawapan dia. Jadi bila kita kenal betul-betul siapa pelanggan kita, insya-Allah pelanggan kita pun akan kenal kita juga. Semudah itu je. Okay, dalam ruang ni ada soalan tak? Sebab ini nanti akan diisi, anda semua kena isi dalam minggu ini. Tak ada. Jelas. Okey, tak ada, clear. Okey, baik, alhamdulillah. Tapi saya muskil lah. Yang lelaki Anwar seorang je yang menjawab kan. Tak apa. Mungkin yang lain-lain tu fi amanillah, insya-Allah. Alright. Seterusnya. Laju saya bawa ni. Memang saya kata hari ni, semalam ni saya buat laju. Jadi bagi mereka yang dapat hadir pada malam ni, alhamdulillah. Copywriting. Biasa dengan copywriting. Saya suka minum kopi, tapi bukan kopi itu yang kita nak belajar pada malam ni. Copywriting. Copywriting ni dia adalah satu iklan. Senang je. Copywriting adalah iklan. Iklan ni macam mana iklan? Iklan ni maksud dia message produk tadi, maklumat produk tadi, USP produk tadi kita siarkan, kita tayangkan di dalam mana-mana platform yang kita nak, yang adanya pelanggan itu kepada bakal pelanggan yang kita dah kenal pasti demografinya, psikografinya, kita dah kenal pasti. Itu maksud copywriting. Asas je. Dan kena ingat kenapa saya buat gambar billboard ni? Gambar billboard ni maksudnya adalah, apa maksud marketing tadi? Kita hanya buat marketing je. Kita nak bagi tahu semua orang bahawasanya kita ini wujud. Bahawasanya tak nenas ini wujud. Bahawasanya cik tas ini wujud. Bahawasanya bombu apa tadi ya? Bombulinas. Bombolonis. Bombolonis itu wujud. Kita nak bagi tahu bahawa sesungguhnya saya Fariha jual cistat. Nak bagi tahu tu je. Tapi kaedahnya dengan kaedah copyright. Nak bagi tahu sikit je. Saya Fatihah
Saya ada jual bom bolognese. Saya Syazwani, saya ada jual taknas. Kita nak bagi tahu tu je. Bila kita niaga, kalau orang tak tahu, tak kenal, tak tahu kita ni siapa, tak kenal kita ni siapa, orang nak membeli pun was-was. Kita jalan-jalan tiba-tiba ada orang buka kedai burger kat sebelah jalan. Sebelah jalan raya tu ada orang buka kedai burger. Tak ada logo, tak ada brand. Member ni pun muka tertutup, tak tahu. Islam ke tak Islam tak tahu. Jadi kita rasa nak membeli tak? Kita akan was-was, nak beli ke tak beli. Kecuali kita dah duduk situ dan kita bertanya. Nama kedai burger pun tak ada. Cuma kebetulan kita nampak je. Macam orang buat burger je. Datang rupanya buat daging salai. Kan dah lain. Itu maksud dia. Kita nak menyampaikan mesej kepada bakal pelanggan menerusi menggunakan copywriting. Asas copywriting. Pertama, wajib ada headline. Kita nak menyeru dia. Woi, kaum-kaum di Usim. Tu kita nak menyeru dia headline. Dengarkan sini. Tu headline dia. Nombor satu wajib ada. Apa yang kita dengarkan? Kita dah panggil seorang untuk headline ni. Kita nak dengar. Panggil seorang. Baru yang kedua kita beritahu. Dengarkan sini wahai semua kaum-kaum pelajar Usim. Bahawasanya Start Farihah lah yang paling menggiurkan. Kan ada desire, interest. Apa yang orang suka dengar. Apa yang orang nak tahu pasal Start kita ni. Dan yang ketiganya, dapatkan di Rumah Farihah. Di mana Rumah Farihah? Sekian-sekian. Ataupun di nombor telefon. CTA. Apa itu CTA? Bukan CIA. CTA. Call to Action. Bagi tahu orang apa nak buat. Panjangnya bahasa Melayu dia. Call, panggil, to, untuk, action. Bertindak. Panggilan untuk bertindak. Betul tak betul bahasa Inggeris aku ni? Tak apa. 3 perkara asas. Wajib ada headline. Wajib ada konten, wajib ada CTA bagi setiap iklan yang kita nak siarkan itu. Itu asas dia. Boleh tangkap semua? Boleh lah? Senang je, tak susah pun. Okay. Right. Ni Aida ni adalah, kalau korang belajar marketing, dia akan ajar lah benda ni. Kami akan tunjukkan benda ni selepas ini. Ni saya sekadar sekali lalu je kan. Pening kepala korang nak buat ni pula. Okey, saya bagi contoh. Contoh copywriting jual tudung. Ni copywriting jual tudung, saya bagi contoh Contoh yang pertama, dia gunakan kaedah testimoni. Testimoni ni maksud dia orang tu dah pernah makan, orang tu dah pernah guna. Kita panggil, kita kena guna pelanggan punya testimoni. Pelanggan punya testimoni kata dia, okey, saya dah burung sampai 10 helai. Itu testimoni menunjukkan dia puas hati dengan tudung ni. Sampai dia borong 10 helai tudung ni. Itu testimoni. Yang keduanya, testimoni, tawaran jualan. Saya takkan jual tudung yang saya sendiri tak pakai. Saya takkan jual lah cheese tart ni kalau saya sendiri tak makan setiap hari. Itu penemu tu. Farihah punya testimoni. Saya takkan jual lah bom bolognese ni kalau hari-hari saya tak telan. Hari telan muak juga, muntah kan. Okay, tak apalah. Itu contoh testimoni. Yang kedua, kena ada emosi. Mesti ada emosi. Saya sentiasa rasa diri tak cantik. Ini contoh je Ni headline. Ni headline tau. Headline. Saya sentiasa rasa diri tak cantik. Emosi dia. Lepas tu dia ada tawaran dia. Ni bawah dia konten dia kan. Sebab tu saya berani bagi jaminan 24 jam. Perasan tak saya tulis ni? Yang pertama atas ni. Testimoni atas ni. Contoh testimoni ni adalah headline. Saya dah borong sampai 10 helai. Azrina. Dia punya konten, yang ni tadi kan, nombor 2 ni kan. Nombor 2 konten. Saya takkan jual tudung yang saya sendiri tak pakai, konten dia. Ni emosi, headline dia. Saya sentiasa rasa diri tak cantik. Saya selalu rasa lapar dan ketagih benda yang meleleh. Emosi dia. Tawaran jualan. Sebab itulah saya pergi kepada bom bolognese yang ada di bazar nilai. Saya hanya beli dengan Fatihah. Itu contoh. Panjang benar testimoni dia. Emosi dia. Itu contoh. Sebenarnya benda ni dia tidak ada limit. Ini sebagai contoh saja. Dia tidak ada limit. Dan tidak ada salah kecuali kita tak buat. Yang salah itu kalau kita tak buat. Ingat baik-baik. Yang salah itu kalau kita tak buat. Bila dah buat, baru tahu jadi tak jadi.
Ini contoh copywriting bergambar pula. Ada gambar awet-awet comel memakai tudung. Ada awet comel yang pakai tudung brown, tudung navy, tudung grey. Dekat atas ni tulis best seller. Ini semua adalah copywriting bergambar. Kaedah mudahnya. Dah pakai tak puas hati, 100% money back guarantee. Dah makan tak puas hati, 100%. Tu tak boleh lah. Ni khiar Dah makan tak adalah khiar sampai 100% money back guarantee kalau tak puas hati. Dah dia nak makan tak puas hati, jadi ya macam mana? Tapi kalau makan tu tak sedap, makan tu rasa payau, makan tu rosak, pulanglah balik duit. Tak ada masalah. Itu memang khiar yang asas. Ini dalam kalau kita tengok Facebook, kita tengok Instagram, mesti ada perkataan-perkataan macam ni keluar. Kat bawah ni ada learn more Tengok bawah ni, learn more. Learn more ni adalah CTA dia. Jadi orang kena klik. Ni CTA. Dah tengok, oh CTA mesti ada. Mesti ada CTA. Tak boleh, tak ada CTA. Jadi untuk menggesa CTA dia, pilih dari 3 design bestseller tahun 2021. Tekan. Ini copywriting saya terus cuba mengetes dan mengetry. Alright. Ada apa-apa soalan? Kita nak buat terus ni, boleh? Boleh? Baik. Kami edarkan borang nanti. Borang ni ada mengandungi avatar 1, avatar 2, avatar 3, avatar 4 asas 4 pelanggan, 4 bakal pelanggan. Nama, usia, jantina, pekerjaan, status, user story tadi background tadi Concern ni maknanya kenapa dia concern sangat? Kenapa dia nak sangat beli barang-barang yang macam ni? Goal ni maknanya kenapa dia perlukan barang ini? Ada beza concern dengan goal. Concern ni maknanya dia risau kulit dia nanti berjeragat kalau tak pakai barang ni. Goal dia, target dia adalah dia nak kulit dia rasa flawless. Tu kalau masa kata barang kecantikan. Makanan pula concern dia, kalau dia tak beli ni mak dia nanti susah hati. Goal dia supaya dia dapat balik raya dengan mak dia gembira. Dapat tak nanas tadi. Frustration dia bila beli tak nanas rata-rata kat mana-mana, tak nanas tu dia rasa macam payau. Nanas dia rasa macam apple. Tu contoh frustration. Jadi contoh headline, gunakan emosi. Gunakan apa-apa headline tadi. Ataupun offer dia apa? Mana kena ada headline, kena ada offer. Kena ada promise, janji. Wang dipulangkan ke whatever esok. Faham tak ni buat ni? Siapa tak faham buat ni? Bagi tahu siap-siap sekarang. Faham. Faham, boleh buat? Okay, user story So, user story ni, kisah dia. Kisah dia ni tadi apa Saya nak bagi contoh, Alia jual apa? Alia tak jual apa-apa kan? Alia tak jual apa. Okay. Contoh user story ni, kita bagi contoh Dia ni, saya nak bagi contoh apa? Makanan, tak nanas. Ataupun saya nak bagi, apa nama tu? Kek. User story ni, cerita dia begini. Cerita pelanggan ni begini. Kita kenal latar belakang ni. Dia ada 4 orang anak. 4 orang anak ni confirm lah. Dia nak kek ni lah cerita dia kan. Dan anak-anak dia ni ada je celebration birthday yang dia buat setiap tahun. Jadi itu user story yang kita kena kenal supaya senang kita nak buat headline. Pening kepala cari apa nama kek untuk anak. Kek anak itu contohlah. Jadi user story ni kita akan gunakan sebagai dia punya konten, sebagai dia punya headline. Kita kena kenal pelanggan kita. Apa cerita pelanggan kita ni? Contoh kek tadi user story. Dia ada 4 orang anak yang setiap tahun dia sambut hari jadinya. Concern dia adalah anak-anak dia, apa nama ni, dia nakkan anak-anak dia celebrate di rumah berbanding dengan di luar. Goal dia adalah dia nak anak-anak dia dapat kek yang sedap di lidah anak-anak dia, bukan lidah dia. Frustration dia, bila dia beli kek, mana-mana kek kat kedai-kedai kek biasa ni je, dia punya topping tu melampau manis, dia punya layer dalam tu haram tak sedap. Tu je frustration. Faham? Okay, ada soalan lagi kat sini. Ni nak kena buat Yang tak faham bagi tahu terus terang, tak faham senang saya ulang. Jangan risau, jangan susah hati saya tak makan orang. Lagi-lagi kat dalam online ni macam ni nak makan orang, tak boleh makan orang.
Ni nanti saya akan edarkan link untuk apa nama ni, form, dan form itu anda perlu isi benda ni. Yang tak ada produk jangan risau. Kita akan bagi produk. Senarai produk lah. Kita akan bagi senarai produk. Beberapa produk lah insya-Allah. Sebaik mungkin. Okey, settle lah ni. Settle lah ni. Kita pergi kepada sales dan marketing sales. Alright. Jual kek. Jual kek. Kita ambil yang kek ya. Kek mahal sikit dalam kategori ni. Jadi, mindset balik semula. Bila kita nak buat copywriting dan juga kita nak buat sale, perkara pertama kita kena pasang kat kepala otak kita ni adalah kita pasang niat kita nak bantu customer selesaikan masalah dia. Sebab tu kita kena tahu cerita dia, user story dia. Kita nak tahu masalah dia, kita nak tahu concern dia, kita nak tahu frustration dia. Supaya kita dapat selesaikan masalah dia. Tu kaedahnya. Jadi tadi, start ke kek ni, kek lah. Kek kan. Ali ada cerita kek. Kek ni, masalah apa orang nak beli kek? Siapa tahu? Sebab apa orang nak beli kek? Bukan masalah apa. Sebab apa orang nak beli kek? Tolak cerita hari jadi. Sebab apa orang nak beli kek? Terliur, okey. Event lagi. Majlis kahwin, okey. Tu semua jawapan yang betul. Jadi bila dia terliur, dia nak kek sebab dia terliur. Itu betul lah. Kita pergi, itu antara benda yang membuatkan kita beli kek hari-hari. Orang membeli kek hari-hari. Majlis kahwin ni mungkin orang beli kek seminggu sekali. Yalah, orang kahwin hujung minggu biasa kan. Mungkin korang kahwin hari kerja kot sebab tak nak orang datang. Wallahualam. Event. Mungkin sebab dia ada event apa-apa yang dia nak sambut. Baik. Kita ambil tiga-tiga ni. Terliur, event dan majlis kahwin. Bila dia nak beli kek, biasanya dia nak orang nak yang design dia cantik, yang mengakibatkan bila tengok terliur meleleh dia tengok. Contoh. Dan dia ada event tu pula besok. Kebanyakan kek event tu petang ni. Dia nak cari pagi. Kebanyakan masalah orang ni adalah dia nak cari kek, tapi bila order kek, orang kata tak boleh siap hari ni, besok baru siap. Event. Majlis kahwin mungkin boleh panjang lagi. Tapi itu antara benda-benda yang kita kena selesaikan masalah customer. Itu mindset dia. Jadi bila ada mindset macam ni, kita tahulah nak cakap apa. Tahulah benda apa kita nak buat. Itu contoh. Jadi sebelum DM ni maknanya private message kita, orang message kita, orang DM kita, tanya pasal kek, kita dah bagi gambar kek yang meleleh tadi kan. Kita kat kepala kita dah ada dah. Dekat hati kita, dekat jiwa kita, kita dah ada dah. Jiwa untuk bantu selesaikan masalah customer. Bila kita ada jiwa untuk selesaikan masalah customer, kita bukan jiwa kata, okey, belilah. Maka insya-Allah akan datang solution-solutionnya. Penyelesaiannya, jalan-jalannya macam mana untuk membantu masalah pelanggan. Ingat, pelanggan ini kita juga adalah pelanggan. Kita juga adalah pelanggan. Kenapa kita membeli? Kita tanya soalan tu dulu. Kenapa kita membeli? Boleh jawab soalan tu. Kenapa membeli? Tak kisah apa saja barang. Kenapa kita membeli? Ada dua sebab. Sebab yang pertama kita nak membeli sebab kita perlukan barang itu untuk digunakan atas sebab macam-macam. Memang perlu sangat. Barang ni kena ada. Kalau tak ada barang ni, kita tak boleh hidup. Kalau tak ada barang ni, tak jadi kerja kita. Kalau tak ada barang ni, kelaparanlah kita. Itu contoh. Dan sebab yang kedua adalah sebab nak berpoyo. Kalau tak ada barang ni, tak dapatlah aku berpoyo. Faham tak berpoyo? Korang mau guna bahasa apa? Poyo ke tak poyo? Poyo lah. Tak faham. Mana nak explain? Contoh baju atau tudung. Tudung ke baju? Tudung, baju, jam. Jam, handphone. Jam dan handphone. Kalau tak ada barang ni, tak ikut trend lah kita. Tu maksud saya berpoyo. Bukan berfoya. Berfoya lain. Berpoyo, poyo. Apa? Alah. Okey, faham. Okey.
Siapa tak faham lagi? Saya takut penggunaan bahasa saya melangkaui zaman pula tiba-tiba. Jadi kalau kita tak beli barang ni, kita tak ikut trend. Tu bahasa rasminya. Tak ikut trend. Jadi kawan-kawan pun tengok kata tak kenalah pakaian kau ni. Itu contoh tak ikut trend. Jadi dua sebab. Nafsu dia dua. Nafsu pertama adalah untuk sebab kita nak gunakan segera. Nafsu yang kedua, ya tak up to date. Ya betul, tu baru betul jawapan. Nafsu yang kedua tak up to date. Kita kena pakai jugalah iPhone ni. iPhone ni kalau tak ada ni, tak jadi je gitu. Begitu. Jadi kita kena pakai iPhone ni. iPhone. Okey, sebelum tu. Berapa ramai yang guna iPhone dalam ni? iPhone. Sorry, bukan cerita pasal poyo tak poyo. Nak tahu sebab ada kegunaan aplikasi. Supaya kami dapat kenal pasti yang guna iPhone berapa ramai. Jadi ada aplikasi yang kita kena adjust pula. Dia semua pakai Android. Android. Okey, Android ada. Okey. Lagi Android. Siapa lagi? Siapa iPhone? Siapa iPhone? iPhone tolong hadirkan diri. Janganlah malu. Bukanlah cerita poyo tak poyo. Saya sebab iPhone ataupun Huawei, dia ada aplikasi yang kami terpaksa asingkan. Android senang. Android tak ada isu. Huawei dan juga iPhone. Alright. Apa? Boleh tahan juga korang nak menjawab. Malu ke apa, segan ke apa? Wallahualam bisawab. Okey. Yang seterusnya, pemikiran bahaya bagi seseorang seller ataupun closer, seller lah. Huawei. Ni Cik Man. Cik Man memang dia pelik. Cik Azman ni, dia sebab selalu sangat berpoyo duduk dekat apa nama ni, Afrika dan juga Eropah. Dia pakai Huawei. Dia tak pakai iPhone ni. Okey. Pemikiran bahaya bagi seorang seller adalah bila kita letak kat kepala kita, benda ni mahal, nak ke orang beli? Alah, benda ni biasa je, nak ke orang beli? Alah, customer aku sama je miskin dengan aku, nak dia tak beli punya. Tak boleh. Pemikiran macam ni tak boleh. Contoh tadi kek. Kek tadi kalau kita beli sekilo punya kek dalam harga berapa? Berapa yang korang biasa beli sekilo? 120 ke RM90? Letaklah RM100. Ya, RM100 sekilo. Dengan design yang macam-macam ke atas tu, dengan topping pak nenek pakai apa semua tu, kita pun nak jual kek sekilo ni. Kemudian datanglah orang kat depan kita nak tengok-tengok kek. Tak berdiri, nak tengok-tengok je. Kata nak tengok-tengok je. Kita dalam kepala kita dah kata, alah kek ni mahal. Confirm dia tak beli. Tak boleh. Bila orang tengok barang kita, bila orang tengok produk kita, kebiasaannya dia berminat. Kita pun jual cheese tart ataupun kita pun jual tak nanas. Biasa je ni, tak nanas aku dengan tak nanas orang lain sama je. Cheese tart aku dengan cheese tart orang lain sama je. Tak boleh. Maknanya tak ada USP dalam produk yang anda jual. Tak boleh ada pemikiran tu. Yang ketiga yang paling bahaya sekali adalah customer ni sama je miskin macam aku, bukannya ada duit pun. Tak boleh juga. Yang ni tak boleh. Ketiga-tiga ni kita kena buang semua sekali ni. Kita kena clearkan otak kita. Kita kena clearkan hati kita. Hati yang bersih membawa kepada sifat yang bersih. Bila kita berjiwa bersih, hati kita bersih, perilaku kita pun akan zahir daripadanya benda-benda yang bersih, insya-Allah. Alright. Oh, hilang kamera saya. Baru nampak muka saya. Okey. Senang semua? Ada soalan? Soalan saya, tak ada soalan, saya soal lah. Soalan saya adalah, bagi yang dah ada produk clear, anda nak jual produk anda, tak ada masalah, teruskan di apa nama ni, recording ya. Saya nak tutup recording yang soalan saya. Ada yang nak berniaga produk yang kami akan propose? Kami akan propose pertama,
Skincare. Siapa yang nak berniaga skincare? Boleh bagi tahu? Tak kisah lelaki perempuan, sama je. Ni kami nak bantu ni. Okey, satu. Alia skincare. Ajar. Dua. Dua orang je skincare. Okey, baik. Dua orang skincare. Yang nak berniaga barang keperluan rumah. Contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Apa Zam? Ni apa benda tu? Penyedut hampa gas. Vacuum Faham? dengan iron. Vacuum dengan iron. Penyedut hampa gas. Bahasa rasmi saya pakai tu. Vacuum cleaner dan juga iron. Ini produk-produk yang kami nak propose ni. Okey, Fatihah. Okey, satu. Adalah produk-produk yang kita cuba sedaya upaya. Pertamanya, dia mudah untuk dibuat copywritingnya, dipasarkan. Dan yang keduanya, margin atau keuntungan ataupun profit yang diperoleh adalah tinggi. Mana bukan RM1, RM2 lah. Ceritanya adalah lebih daripada RM20 bagi setiap produk yang dijual. Okey. Baik, yang lelaki nak niaga apa ya? Boleh saya tahu? Yang dia lelaki ni. Ahmad Mustaqim, Anwar. Tadi macam ada 3 lelaki. Ahmad Mustaqim, Anwar. Oh, hilang dah seorang lagi. Baik, Ahmad Mustaqim dengan Anwar nak niaga apa? Kami target ni, perniagaan ini berlangsung sepanjang Ramadan. Ahmad Mustaqim dah ada produk. Produk apa? Tokoja kan? Tokoja. Ahmad Mustaqim datang hari tu ke? Oh, madu bunga arnab. Okey, cantik. Untuk sesi 2 minggu ini, kita nak satu produk aja nanti. Mana setiap orang ada satu produk. Tak kisah. Sama ada produk diambil daripada kami atau ada produk sendiri, tak ada masalah. Macam ni sekarang Ahmad Mustaqim ada 4 produk. Termasuk madu bunga dengan arnab. Okey, nanti kita nak satu produk aja untuk di-highlight. Jadi senang kita nak buat calculation berbanding dengan 3 produk. Anwar? Tak pasti. Tak pasti lagi. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita ada masa sebanyak 2 hari, selama 2 hari untuk menentukan produk apa. Di tangan kami ada skincare macam sabun muka, lepas tu krim muka, apa tak ingat saya. 4 lah. Serum dan juga barang keluar rumah. Apa nama tu? Hampa gas, penyedut hampa gas dan juga setrika. Iron dan vacuum. Ada satu lagi produk kurus. Koset. Cleaning koset. Satu lagi tambah, koset. Dia makin tambah aja produk-produk dalam aliran kami ni sebab ada je datang bawa. Sebab kami akan nilai produk biasanya, produk itu kami nilai pertama dia sudah buat awareness. Awareness maknanya dia dah buat pemasaran awal bagi jenama dia. Jadi mudah untuk ditangkap pelanggan-pelanggan di bawahnya. Dan keduanya adalah margin yang tinggi. Supayanya, macam saya kata sebelum ni, tema malam ni adalah temanya jom buat duit raya. Kita jual dulu. Okey. Nanti insyaAllah by besok pagi, kami akan edarkan borang, isikan borang itu betul-betul dan kemudiannya kita akan terus kepada sesi buat copywriting. Boleh? Boleh. Okay. Ke dah macam dah ngantuk kan nak mulai malam ni kan? Kita tidur kejap lagi. Okey, ada sebarang penambahan Cik Zamri dengan Cik Azman? Tak ada kata sebab lain tak apa nak okey. So far so good. So far so good. Alhamdulillah. Baik. Saya minta sangat-sangat jangan malu, jangan segan untuk bertanya apa saja dalam WhatsApp ataupun Telegram yang ada dalam grup tu. Terus je apa nama ni tanya kat situ
Baik, dalam WhatsApp nanti kami akan edarkan borang. Besok pagi lah senang, malam ni rehat dulu kan. Sambil-sambil fikir barang apa nak jual ni. Tapi cabarannya adalah dalam masa 2 minggu ni. Dalam masa 2 minggu ni, tengok tarikh. Tarikh dia sekarang 9 hari bulan. Okey, cabarannya, ni cabaran Hari ni 9 hari bulan. Cabaran pertama, menjelang 12 hari bulan sudah berlaku jualan. 12 hari bulan sudah berlaku jualan. Cabaran pertama. Cabaran kedua, menjelang 19 hari bulan sudah ada keuntungan. Dan cabaran yang ketiga, 26 hari bulan kita boleh cari baju raya. Boleh? Boleh. Boleh. Tu mau dengar. Jadi 12, 19 dengan 26 kita akan nilai. Jadi pada setiap minggu ini, kita akan adakan sesi tambahan, sesi susulan. Iaitu Cik Azman akan cerita pasal dokumentasi kewangan, dokumentasi dan kewangan. Cik Zamri akan cerita macam mana nak buat, klik mana nak buat, klik mana nak diiklankan. Maknanya kita buka Facebook, nak klik apa untuk buat iklan. Jadi jangan tertinggal. Korang hari-hari ada kelas ke bulan Ramadan ni? Waktu malam? Malam tak ada. Malam tak ada kan? Jadi kalau malam tak ada, kita akan cari malam-malam tertentu. Selain daripada malam 1001 malam. Jadi apa nama 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Jadi kita akan buat macam ni juga. Tapi tempoh masanya lebih singkat. Iaitu setengah jam. 30 ke 60 minit kita buat. Boleh ya? Untuk sesi sambungan. Boleh. Dia sesi sambungan ni perlu. Sebab kita nak buat dia punya strategi macam mana nak iklan. Strategi macam mana nak jualan. Dan yang seterusnya adalah kita akan buat sesi pelaporan. Sesi pelaporan ni kita akan buat setiap minggu 1 hari. Jadi kita akan ambil hari Sabtu, setiap hari Sabtu untuk pelaporan. Boleh ya? Pelaporan ni lebih kepada apa masalah? Kita akan tanya satu-satu dan kita akan bantu. Sebab kita nak anda semua berjualan dan boleh duit. Itulah dia yang kami nak sangat. Tak kisah produk apa pun. Produk anda sendiri, produk anda yang kami pilih, yang anda pilih daripada kami, tak ada masalah. Ataupun tiba-tiba nak datang, saya nak jual rumah lah, pun tak ada masalah. Yang paling penting kita target untuk bulan Ramadan ni dahulu. Nanti lepas Ramadan cerita lain. Bulan Ramadan ni penting sekali kita kejar. Sekarang ni ada untuk makluman semua ya. Kan pernah dengar cerita KWSP tu kan. Jadi pada 20 hari bulan ni hampir kata ramai orang akan menerima duit daripada KWSP tu. Jadi pada waktu itu memang ramai sangat orang beriklan untuk berjualan, menangkap orang-orang yang dapat KWSP. Jadi janganlah kita ketinggalan, insya-Allah. Baik, sampai di sini dahulu sesi kita pada malam ini. Insya-Allah kita bertemu lagi dengan susunan hari yang berikutnya pada waktu malam selepas tarawih, iaitu dari jam 10 hingga 11 saja. Ada pendek lagi daripada malam ni, insya-Allah. Boleh ya? Boleh. Sekejap, nak screenshot sekejap. Nak hantar bukti bahawasanya anda semua bersama kami. Tapi gambar korang tak ada. Semua muka dah dalam selimut. Alright. Masa dia jadi sini? Oh, si patut. Dengan ini kita tangguh dulu majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah Sarawak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.